Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pertamanya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Jadi insya-Allah pada hari ini kita buat sidang media daripada Gabungan Solidariti Pembebasan Palestin GSPP berkenaan Taufan Al-Aqsa dan perubahan baru perjuangan pembebasan Palestin. 7 Oktober 2023 adalah satu tarikh bersejarah kepada perjuangan pembebasan Palestin menentang penjajahan Zionis Israel dan sekutunya. Sebuah operasi yang disebut sebagai Taufan Al-Aqsa telah dilancarkan oleh pejuang Palestin yang dipimpin oleh Al-Qassam dari Hamas dengan pelancaran 5,000 roket, 5,000 peluru berpandu, pergerakan pelbagai aset ketenteraan dan mobilisasi ribuan pejuang dengan jalan darat dan laut ke atas tanah Palestin yang dirampas selama ini oleh Zionis Israel. Perang ini membuahkan pelbagai kejayaan strategik bagi Al-Qassam serta pejuang Palestin. Antaranya, Al-Qassam berjaya menembusi sejauh 40 km tanah Palestin yang dijajah, menawan pusat perisikan Israel dan dokumen-dokumen penting perisikan Zionis, membunuh lebih daripada 1,000 tentera Israel serta menawan lebih 200 orang penjajah dari rejim haram Israel. Melihat kepada situasi ini, strategi Hamas yang menyatukan pelbagai kumpulan-kumpulan pejuang Palestin sedia ada di bawah satu panji dan membuat persiapan lebih 2 tahun oleh pejuang Palestin dalam semua aspek meliputi kajian strategi, taktikal, ketenteraan dan teknologi menjadi faktor kejayaan mengekang kemarahan tentera Zionis yang dikatakan sebelum ini sebagai advanced military powers yang terbaik di dunia kononnya daripada menguasai wilayah Gaza dan seluruh Palestin sehingga ke hari ini. Kesan operasi Taufan Al-Aqsa ini adalah pejuang Palestin berjaya menyekat dan menghentikan rancangan terkini Zionis Israel serta sekutunya untuk menghapuskan secara menyeluruh kewujudan negara Palestin meliputi projek Deal of the Century, Abraham Accord, normalisasi Israel, usaha untuk memasukkan Israel ke dalam Liga Arab, projek IMAC, dan yang terbaru ialah pengisytiharan Zionis secara terbuka melalui projek The New Middle East oleh Netanyahu di pentas PBB. Walaupun Hamas mengetahui keputusan ini akan dibayar dengan harga yang mahal, namun ia adalah satu tuntutan bagi menyekat kemarahan ini. Implikasi Taufan Al-Aqsa ini juga telah menjatuhkan air muka Zionis Israel serta sekutunya di seluruh dunia, di mata dunia. Ini adalah satu kejayaan luar jangkaan bagi Hamas dan kekalahan luar jangkaan bagi Zionis Israel. Perang ini telah berlaku di saat politik Israel berpecah belah dan berlaku pertelingkahan dalam kalangan rakyat. Bagi menutup malu kekalahan ini, sejak hari pertama lagi Amerika Syarikat telah mengambil alih war room, menghantar aset ketenteraan, memberi dana US dolar sebanyak 8 bilion dolar, membuktikan mereka sendiri tahu bahawa Zionis Israel telah gagal dalam mengurus konflik ini secara sendiri. Akibatnya, ia melondehkan maruah penjajah dari aspek psikologi, mental serta makna perlindungan security terhadap rakyatnya sendiri. Tindakan agresif kesepakatan negara-negara pro-Zionis Israel pasca Taufan Al-Aqsa menunjukkan pada mereka ini adalah fasa pelaksanaan Deal of Century secara keras. Zionis Israel menyusun perancangan strategi yang baru, perhitungan yang baru serta bentuk pertembungan yang baru untuk menembus malu atas kekalahan ini. Kesepakatan Amerika Syarikat dan Barat dalam pertembungan ini bukan sekadar kerana Taufan Al-Aqsa mengancam keselamatan sekutu mereka iaitu Israel, tetapi ia sendiri sedang mengancam status quo order mereka secara sendiri. Namun di sisi kepimpinan negara-negara Islam, ia adalah satu keadaan yang amat mengecewakan, di mana kepimpinan dunia Islam dalam pertemuan ini yang ada hanyalah ucapan-ucapan laungan kecaman serta seruan perdamaian secara politik tanpa sebarang langkah strategik diambil. Hal ini jauh berbeza dengan dunia Barat yang memberi segala bentuk sokongan meliputi aspek ketenteraan, kewangan, moral, perkongsian maklumat dan sebagainya. Patut dipersoalkan kembali di mana letaknya kesetiaan pemimpin dunia Islam. Adakah ia masih disandarkan kepada tanah suci umat Islam atau sudah berkiblat kepada yang lainnya? Situasi ini, keadaan sekarang
boleh membawa kepada dua senario yang sepatutnya dipahami oleh umat Islam. Senario pertama adalah jika situasi sekarang, iaitu penguasaan Zionis Israel secara berterusan dalam konflik ini, ia akan membawa kepada pejuang pembebasan Palestin dilenyapkan dengan skala serangan luar biasa. Dengan keterlibatan Amerika Syarikat dengan segala aset tenteranya, rakyat Palestin akan dihapuskan semuanya melalui Nakbah kali kedua dengan kaedah penyembelihan di dalam Gaza dan dipindahkan keluar ke Sinai seperti yang pernah berlaku di Sabra Satila Jenin dan sebagainya. Senario kedua adalah senario baru yang boleh diwujudkan jika umat Islam bersama menyertai dan memainkan peranan secara strategik. Trend sedia ada sudah menampakkan keinginan untuk umat Islam mendesak, namun masih minima dan secara reaktif. Usaha perlu dilakukan untuk membentuk senario di mana pejuang Palestin berjaya bertahan, Gaza dan Teling Barat dapat dipertahankan, sokongan kuat daripada negara non-umat Islam serta peperangan ini berakhir menyebelahi pejuang Palestin. Namun ini amat bergantung sejauh mana kuatnya intervensi, sokongan dan desakan tersebut oleh umat Islam secara bersama-sama. Jika arus intervensi ini kuat dari sudut impak dan kuantitinya, akan wujud fasa baru dalam perjuangan pembebasan Palestin. Melihat kepada dua kemungkinan senario yang bakal dihadapi umat Islam dalam perjuangan Palestin pada masa hadapan, serta situasi genting yang berlaku di tanah suci umat Islam ini, membawa kepada tertubuhnya Gabungan Solidariti Pembebasan Palestin atau GSPP yang diwujudkan sebagai langkah intervensi bagi memastikan senario yang bakal berlaku adalah menyebelahi perjuangan Palestin serta bumi Al-Aqsa. Inisiatif ini melibatkan 44 pertubuhan bukan kerajaan. Sekarang dah 47, pagi tadi pun ada masuk lagi. Termasuk Ikatan Muslimin Malaysia, ISMA, Aman Palestin Berhad, Pertubuhan Muafakat Sejahtera Malaysia Muafakat, Gabungan Ahli Sunnah Malaysia, GASMA, Muasalah Agamawan dan Aktivis Memperkasa Institusi Raja-Raja, Mampir, Pertubuhan Pembela Islam, Pembela, Majlis Tindakan Ekonomi Melayu, MTEM, Pertubuhan Peribumi Perkasa, Samudera, Pertubuhan Ikatan Kekeluargaan Rumpun Nusantara, Harum, Akademi Cyber, Tuah, Persatuan Dunia Seni Silat Melayu Malaysia (GSSM), Pertubuhan Kebajikan Amal Sejagat Malaysia, Pertubuhan Amal Tuyu, Impak Global, Akademi Watan, Pertubuhan Kebajikan Al-Ishraq Nusantara, Al-Ishraq, Badan Bertindak Bandar Kindara, Bertindak, Gerakan 153, G153, Pertubuhan Geng Ngaji, Pusat Kecemerlangan Pendidikan Ummah, PACU, Persatuan Belia Islam Nasional, Pembina, Ikatan Guru Muslim Malaysia, AIGURU, Gerakan Pengundi Sedar, Kelab Perwira Malaysia, Majlis Ulama ISMA, MUIS, Yayasan Ikhlas, Arus Baru, Persatuan Seni Silat Hang Tuah, Persatuan Seni Bina dan Budaya Perseni, Zahban Institute of Leadership, ZIN, Ikatan Peguam-Peguam Muslim Malaysia, AI Peguam, Usahawan Muslim Nasional Osman, Persatuan Sukarelawan ISMA, Relawan Muda, Community Technical Muslim Malaysia, Komtek, Kelab Bola Sepak Peka Seksyen 27, Kelab Bola Sepak ISMA Shahadam, Ikatan Pengamal Perubatan dan Kesihatan Muslim Malaysia, iMedic, Kelab Belia Generasi Intelek, GT Klan, Pertubuhan Ikatan Jurutera Muslim, iJurutera, Kaisar Selempang Merah Malaysia, Kaisar Malaysia, Pertubuhan Komuniti Insan Negeri Johor, PKIMJ, Pixma, Grafika dan rakan media TV per TV serta Risma Web. Dan saya minta maaf kalau ada yang tidak tersenarai di sini, yang sebahagiannya mungkin masuk selepas daripada cetakan ini dibuat. Gabungan ini diwujudkan untuk penglibatan baru dalam fasa pertempuran yang lebih mencabar Palestin Israel. Gerakan ini adalah penzahiran kepada kehendak jiwa serta impian seluruh umat Islam yang mahukan pembebasan penuh bumi Palestin. Objektif utama GSPP, kita ada 4 objektif yang kita gariskan. Objektif pertama GSPP adalah untuk mengukuhkan ataupun untuk tamkin kepada perubahan fasa baru yang sedang berlaku. Sebelum ini, penyertaan ummah dalam isu Palestin sekadar secara simpati, menolong mangsa, responsif. Namun di marahlah ini ia adalah penyertaan ummah secara strategik dalam konteks perjuangan pembebasan Palestin. Oleh itu, gerakan ini ingin mengajak dan mengalu-alukan penglibatan pertubuhan NGO, badan-badan berkepentingan serta seluruh segmen masyarakat bersama-sama mengangkat isu Palestin keluar daripada sekadar isu kemanusiaan menuju kepada fasa penglibatan baru, iaitu fasa pembebasan bumi Palestin daripada penjajahan. Objektif yang kedua,
Objektif yang kedua GSPP adalah menggerakkan masyarakat, iaitu Hiraf Sya'bi, ke arah seruan perang pembebasan, iaitu Ma'rakah Tahrir, menyeluruh Palestin kepada peta asalnya, iaitu sebelum 1917, iaitu sebelum daripada deklarasi Balfour. Gerakan ini menolak sebarang bentuk penyelesaian yang berakhir dengan merampas hak rakyat Palestin, seperti Two State Solution, peta 1948 atau peta sebelum 1967 atau apa-apa sahaja yang lainnya. Gerakan pembebasan ini akan digerakkan melalui pelbagai dimensi, iaitu politik, perjuangan kemasyarakatan, tekanan kepada pemimpin negara Islam serta tindakan melalui undang-undang antarabangsa. Objektif ketiga GSPP adalah ingin menyatakan kebersamaan serta sokongan tidak berbelah bagi kepada penduduk dan pejuang Palestin di Gaza dan Tebing Barat untuk terus bertahan. Dalam bahasa Arab kita guna perkataan da'mu sumud. Ini kerana perancangan Zionis Israel pada waktu ini adalah melakukan nakbah kali kedua. Kali pertama iaitu pada nakbah 1948, iaitu memiliki penuh bumi Palestin, menjadikannya sebuah Israel raya dengan menghalau rakyat Palestin keluar. Umat Islam di seluruh dunia perlu berdiri di belakang Palestin sebagai backup, membuktikan kesetiaan kita kepada perjuangan ini. Kemenangan atau kekalahan peperangan ini adalah bergantung sejauh mana rakyat Palestin dapat kekal mempertahankan kaki-kaki bumi Palestin, dan kita berkusu-kusu mengulur bantuan dan sokongan. Objektif keempat GSPP bertujuan mengangkat dan memposisikan sebuah entiti rakyat Palestin yang benar-benar memperjuangkan kehendak serta mewakili aspirasi rakyat Palestin, iaitu perjuangan pembebasan Palestin. Jadi kita nak naikkan hero sebenar sebagai pejuang dan juga sebagai penguasa politik dan pemerintah yang akan mewakili aspirasi rakyat Palestin. Seterusnya memposisikan entiti ini sebagai pemerintah rasmi sedia ada dari kumpulan Fatah dan yang sekutunya yang telah disaksikan dunia sebagai pemimpin yang tidak mampu menjaga maruah dan kedaulatan Palestin, bahkan yang sudah terbukti juga beberapa kali mengkhianati rakyat Palestin. Kumpulan ini bercakap soal Palestin, namun di sebalik tabir mereka ialah tali baru kepada Zionis Israel. Terdapat juga usaha media pro-Zionis yang cuba membina naratif menyamakan Hamas dengan kumpulan militan ISIS serta memisahkan Hamas daripada rakyat Palestin. Namun dunia serta rakyat Palestin sendiri menjadi saksi kesetiaan Hamas terhadap perjuangan Palestin tanpa berbelah bagi, berakar undi dalam masyarakat selama puluhan tahun. Setelah menyoroti latar belakang realiti yang sedang berlaku sebagai fasa baharu perjuangan pembebasan Palestin dan pengenalan penumbuhan GSPP serta objektif utama daripada penumbuhan ini, berikut adalah strategi GSPP kepada seluruh rakyat Malaysia. Yang pertama, menggembeling penglibatan rakyat Malaysia terhadap isu ini agar diangkat serta dilihat dalam perspektif projek perjuangan pembebasan Palestin secara menyeluruh dan tidak lagi terbatas kepada isu kemanusiaan sahaja. Yang kedua, membina kepahaman dalam perjuangan ini dalam bentuk mempersiapkan diri, jiwa masyarakat dan dunia untuk sebuah perjuangan pembebasan Palestin yang pastinya mengambil masa yang panjang. Yang ketiga, memberikan segala bentuk dukungan kepada rakyat Palestin untuk terus kekal teguh tidak berganjak mempertahankan bumi mereka termasuk tanah suci Al-Aqsa. Yang keempat, bergerak secara kolektif dalam memberikan tekanan kepada kerajaan dan kepimpinan Malaysia, negara serantau dunia Islam amnya serta badan-badan antarabangsa untuk memihak kepada keadilan dan bertanggungjawab serta mengambil tindakan berani untuk mengembalikan hak dan kebebasan kepada rakyat dan negara Palestin. Yang kelima, melibatkan seluruh umat Islam khususnya di Malaysia membentuk satu gerakan massa dengan menjalankan pelbagai inisiatif, program dan kempen bersama-sama GSPP. Menggerakkan masyarakat agar memberi sokongan dan sumbangan harta, tenaga, kepakaran dalam pelbagai bidang serta mengikut kapasiti dan lapangan masing-masing bagi pembebasan Palestin. Akhirnya, membebaskan tanah suci Palestin bukanlah tanggungjawab rakyat Palestin semata-mata, namun hakikatnya ia adalah sebuah tanggungjawab seluruh umat Islam. Kewujudan rakyat Palestin di sana adalah mewakili kita di barisan hadapan, namun tidak menghilangkan peranan kita untuk berada di belakang mereka yang wajib untuk kita lakukan bersama. Oleh itu, perjuangan pembebasan Palestin hendaklah digenggam erat sebagai sebuah perjuangan umat bersama gabungan solidariti pembebasan Palestin menuju fasa baharu perjuangan pembebasan Palestin secara menyeluruh. Allahumma
Tuan boleh bagaimana keadaan anak-anak pelajar yang berlindung di sekolah Ahmad Palestin yang dibina di sana sekarang? Mungkin ada perkembangan? Yang bagi apa tebal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas soalan itu. Jadi sebenarnya kalau mengikut keadaan apa yang berlaku sekarang, kebanyakan penduduk Palestin sudah berada di Khan Yunis. Penduduk Khan Yunis sebelum ni ada seramai 500,000 orang. Akibat amaran daripada Israel, maknanya mereka telah memberikan arahan kepada rakyat Gaza yang berada daripada Gaza ke utara untuk berpindah ke Khan Yunis. Jadi sebanyak lebih kurang 1.2 juta penduduk berpindah ke Khan Yunis, menjadikan Khan Yunis yang sebelum ni 500,000 orang, penduduknya menjadi 1.7 juta orang. Bagaimanapun masih ada lagi rakyat Palestin yang masih lagi kekal berada, terutama di Mustashfa Ashifa dan sebagainya. Dan sebenarnya penempatan untuk pelarian Palestin, kita sebut yang berhijrah, dia bukan di sekolah aman Palestin saja. Memang ada 2,000 keluarga yang sedang menghuni sekolah aman Palestin di sana. Tetapi ada lagi lebih kurang 67 ataupun lebih sekolah-sekolah di bawah UNRWA yang menjadi penempatan kepada pelarian Palestin yang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Jadi keadaan mereka ni sangat-sangat daif dan sangat-sangat memerlukan bantuan yang sangat-sangat daripada kita. Cuba kita bayangkan, maknanya satu sekolah sahaja untuk makanan. Ini satu sekolah untuk makanan dia, makan tengah hari, makan dia makan pagi, makan tengah hari, makan malam kan. Lebih kurang dalam ada 2,000 keluarga dalam setiap sekolah tu. Jadi untuk makanan sehari sahaja memerlukan $5,000. $5,000 itu baru makanan saja, belum lagi yang lain. Kita bayangkan kalau ada lebih, dia ada lebih 100 lebih sekolah So itu untuk makanan saja. Dan dalam keadaan yang sama juga, keadaan semakin teruk sekarang. Kalau mengikut apa yang saya alhamdulillah masih lagi dapat berhubung dengan Ketua Pegawai Eksekutif Aman Palestin di sana, walaupun dia pun telah berhijrah, berpindah ke Khan Yunis sebab tak ada tempat yang selamat. Dia beritahu tidak ada tempat, tidak ada satu titik pun yang selamat sekarang ni di Gaza. Semuanya diserang dan semuanya diletupkan oleh Israel. Jadi maknanya keadaan diorang sekarang ni bergantung pada doa daripada kita, dan juga sejauh mana kita boleh dapat melaksanakan, sejauh mana kita mampu untuk memberikan sokongan dan dokongan kepada mereka. Bayangkan setiap hari sebelum ni sebanyak 500 truk boleh masuk dalam keadaan Gaza dikepung. 500 truk boleh masuk untuk memberikan bantuan ke Gaza. Tetapi sehingga sekarang 17 hari, 18 hari sudah peperangan berlaku, hanya sebanyak 37 truk saja yang dibenarkan masuk untuk memberikan bantuan kepada Gaza. So kita boleh lihat sejauh mana intervensi kita, sejauh mana kita punya desakan pertama sekali untuk memasukkan bantuan makanan ke dalam Gaza, dan yang seterusnya kita mesti memberikan sokongan yang kuat kepada rakyat Gaza untuk mereka terus dapat bertahan. Itu yang kita sebut dalam kempen kita untuk GSPP ni, Da'mus Sumud. Maksudnya kita menyokong rakyat Gaza untuk diorang terus kekal, sebab mereka lah yang akan menjadikan kemenangan rakyat Palestin untuk mendapatkan pembebasan ni akan semakin hampir. Boleh Ustaz, tadi dalam ucapan Ustaz kata kemungkinan pendidikan Islam ni hanya melakukan kecaman dan seruan perdamaian secara politik. So dari pihak GSPP sendiri, kira ada demand kepada kerajaan kita yang pihak GSPP ingin sampaikan. Ya, secara umum negara kita pernah ada satu polisi yang baik berkenaan tentang konflik luar negara. Kalau sekiranya kita merujuk kepada peristiwa Bosnia, serangan Serbia terhadap Bosnia adalah merupakan satu penghapusan etnik juga yang berlaku tahun 92 sampai 95. Tetapi stand kerajaan ataupun pendirian kerajaan pada masa itu di bawah Tun Mahathir, dia adalah bukan satu stand yang
Bukan sahaja kalau sekiranya kita membaca banyak dah jurnal-jurnal ditulis berkenaan tentang jasa Malaysia terhadap Bosnia dan juga perlibatan Malaysia dalam perang di Bosnia. Bosnia tak ada kena-mengena dengan kita pun. Maknanya kita adalah rumpun lain, Bosnia rumpun lain. Tetapi pendekatan yang digunakan oleh kerajaan pada masa itu adalah satu pendekatan yang cukup kuat, di mana mereka terlibat dalam marbat, mereka juga terlibat menghantar sampai hampir 2,000 tentera yang dimasukkan ke Bosnia. Jadi di situ juga kita melihat tekanan yang dilakukan oleh negara kepada OIC dan lain-lain, bukan setakat isu untuk menghentikan perang, bahkan Malaysia mengambil peranan untuk mainkan peranan sebagai satu pendesak membenarkan senjata diberikan kepada Bosnia, kepada mujahidin Bosnia dan juga kepada pejuang Bosnia. Dan Malaysia sendiri dia pernah buat satu keputusan yang agak besar, daripada sekadar menjadi tentera pengaman, mereka pergi kepada satu keputusan untuk terlibat dalam operasi ketenteraan. Ini semua ni adalah merupakan benda yang berlaku sepanjang 92 sampai 95. Jadi ia memberi satu kesan yang cukup mendalam kepada pembebasan Bosnia. Dan di samping itu juga polisi negara-negara lain pun. Tetapi benda yang berlaku kepada Gaza, negara tidak ambil pendekatan itu. Jadi apa yang dilakukan oleh negara pada masa ini ialah kita boleh tengoklah himpunan Aziata, dia mungkin kita tengok PM kita pergi jumpa Sisi, jumpa Perdana Menteri itu dan jumpa pimpinan Arab lain, tapi sekadar mendesak dan sekadar menyatakan kata-kata semangat, laungan, petikan dan seumpamanya. Tidak ada langkah yang aktif, maknanya fizikal punya langkah itu tak ada, kan? Paling kurang sepatutnya dia mesti berjumpa dengan Hamas, paling kurang. Sebenarnya perjumpaan pimpinan negara Islam dengan Hamas adalah merupakan satu signal yang penting kepada Barat. Tapi signal itu tidak diberikan langsung. Kita tak jumpa dalam persidangan OIC pun Hamas tidak dipanggil, sedangkan mereka lah aktor paling besar di sini. Dan kita juga melihat bagaimana laungan-laungan itu tidak disertai dengan tindakan. Berbeza dengan isu Bosnia dulu. Tapi kalau sekiranya kita boleh balik semula kepada semangat negara kita macam dalam isu Bosnia, di mana menghantar tentera, dia kalau sekiranya kita tengok dalam sejarah asalnya 500,000 dan meningkat sampai ke 2,000 dan datang dengan senjata, kan, maknanya mendirikan macam-macam. Kalau kita boleh tengok banyaklah jurnal ilmiah, kan, maknanya bukan yang kita dapat daripada bukan satu rahsia ketenteraan saja, tapi sudah ditulis jurnal ilmiah, kan, berkenaan tentang penglibatan langkah proaktif Malaysia dalam isu Bosnia. Jadi kita harap paling kurang dia kerajaan mengambil langkah yang seumpama itu. Di antara perkara yang paling kerajaan kena betulkan adalah polisi kerajaan untuk menyokong polisi OIC, iaitu berkenaan tentang penyelesaian isu Palestin kepada two-state solution. Jadi ini adalah merupakan dasar yang masih dipegang oleh kerajaan. Selagi dia pegang dasar tu, walaupun dia mengutuk Netanyahu ke apa semua, penyelesaian akan pergi ke situ. Jadi walaupun mungkin kerajaan melakukan pembebasan Palestin, tapi maksud pembebasan Palestin selagi dasar kerajaan tidak berubah, dia akan pergi kepada pemecahan bumi Palestin kepada dua juga, iaitu satu Israel dan juga satu satu lagi Palestin. Jadi maknanya dia tidak akan menyelesaikan masalah. Sebab itu kita di sini kita mendesak supaya kerajaan sendiri mengubah polisi dan juga mengubah dasarnya untuk melihat penyelesaian kepada isu Palestin adalah penyelesaian yang bersifat pembebasan daripada penjajahan, dan bukan setakat itu. Dan kemudian kita pun masih rasa tidak puas kalau sekiranya NGO, kan, sekarang dah menjejaskan berapa NGO bagi kepada Palestin. Ahmad Presiden sendiri dah bagi berapa ratus juta kepada Palestin dalam tempoh. Jumlah itu sepatutnya, kan, bagi kerajaan dia boleh bagi 2 bilion, 3 bilion, 4 bilion, kan, itu di level kerajaan. Tapi kalau kerajaan sekadar mengumumkan 1 juta dan naik sikit jadi 81 juta, kan, minta maaf saya sebut, itu bukan level kerajaan. 81 juta ni NGO pun boleh buat. Kerajaan dia sepatutnya main bilion, kan, bukan juta, kan. Itu pun tak tahu dia sampai juta. Minta maaf saya sebut, saya kongsikan di sini. Maknanya kita pun tak tahu dia akan sampai kepada siapa, kan. Jadi maknanya dekat situ, itu bukan level kerajaan. Kita nak kerajaan main peranan lebih besar. Kalau nak bagi dana, kan, bagi bilion, kan, bukan juta. Juta ni bagi NGO lah. NGO boleh kumpul 1 juta setakat 1 juta tu tak ada masalah. Rakyat Malaysia dia boleh menyumbang. Tapi kerajaan sepatutnya dia bagi bilion. Kalau mereka boleh bagi 8 bilion, paling kurang Malaysia bagi 4-5 bilion dolar. Itu baru padan. Baru kita kata pertarungan tu akan bersaing. Jadi kita mendesak kerajaan untuk pergi ke arah itu. Satu langkah proaktif, kan, yang boleh menggerakkan sesuatu hasil.
Dan bukan sekadar laungan. Laungan ni bagi orang lain lah tuan, bukan kerajaan lah. JSPP terbuka untuk berunding dengan kerajaan untuk menjalankan kempen. Dan apa pandangan Ustaz mengenai gerakan antara bangsa mengenai senjata-senjata? Dia yang pertama sekali, kerjasama dengan badan-badan kerajaan kita tidak ada masalah. Dan tetapi kita perlu tegaskan kita punya naratif. Dan maknanya kita akan bekerjasama dalam naratif kita. Dan maknanya kita boleh menyertai apa juga kempen, tapi dengan naratif kita. Dan kita tengok usaha kerajaan, dia ada naratif yang agak terbatas. Kalau sekiranya kita lihat berkeliling DPM pun, Kementerian Pendidikan Malaysia pun, kita akan tengok satu dan gerak kerja yang terbatas. Sebab dia naratif itu daripada awal lagi dah terbatas. Kita boleh buat kerjasama dekat situ, tidak ada masalah. Tapi kita akan ambil posisi untuk mengukuhkan kita punya naratif. Jadi bergantung kepada mereka lah, sama ada mereka membuka ruang ataupun tidak. Berkenaan tentang kejahatan senjata, dan kejahatan senjata ini saya rasa kita perlu mendengar pandangan daripada Hamas sendiri dan lihat dia punya perhitungan. Jadi kita mungkin boleh menyebut, tapi sebagai orang yang duduk jauh, kita kemungkinan tidak faham sepenuhnya tentang apa tawar-menawar yang berlaku. Dan kita kena faham juga ini suasana perang yang penuh dengan muslihat, yang penuh dengan muslihat. Jadi contoh macam bila sepadan dibuka dan bantuan masuk, kita tengok dekat situ spy mau masuk sekali. Jadi maknanya benda-benda macam ni dia perlu dipahami dalam kerangka perang. Jadi kalau sekiranya berlaku kejahatan senjata pun, kita kena faham kita deal dengan Yahudi yang terbukti dalam sejarah dan dibuktikan, diabadikan dalam sejarah dalam Al-Quran sebagai kaum yang tidak pernah memenuhi janji. Jadi satu-satunya kaum yang Allah cop sebagai kaum tidak menepati janji adalah Yahudi, dan kita berinteraksi dengan mereka. Jadi dalam isu kejahatan senjata pun, maknanya kita perlu berfikir dalam kerangka itu. Dia sebab dah terbukti, bukan saja bukti daripada Al-Quran, bahkan bukti daripada kita sendiri pun. Dulu dia kata two state solution, konon dia nak bagi Gaza dan juga Tepi Barat, tapi akhirnya bila datang deal of century, dia ambil 61% bumi Tepi Barat, dan kemudian dia nak pindahkan Gaza pergi ke Sinai. Jadi dalam masa hanya berapa tempoh saja daripada perjanjian itu dan juga daripada janji dia. Jadi ini adalah merupakan sesuatu yang perlu dilihat dalam kerangka itu, dan saya rasa ini Hamas lebih faham. Jadi sebab itu kita di sini kita serahkan kepada kebijaksanaan orang sana untuk buat keputusan kejahatan senjata ke apa ke, dan kita di sini kita bersangka baik dengan segala strategi yang diputuskan oleh Hamas daripada masa ke semasa, dan kita yakin bahawa mereka lebih faham sebagaimana mereka faham tentang Taufan Al-Aqsa, mereka juga faham bagaimana cara untuk mengakhiri konflik. Ustaz, macam tadi Ustaz ada bagi cadangan untuk kita buat bantu Hamas ni seperti yang mana kita bantu dekat Bosnia sebelum ni Ustaz. Tapi kalau kita tengok, walaupun kita baru bercakap, jumpa Al-Sisi, jumpa pemimpin-pemimpin dunia, tapi semalam pada Timur ada dedakan yang kita dah diugut oleh negara barat. Jadi macam mana pandangan kita? Adakah kita perlu terus pergi? Sebab pemimpin pun kita dari kecil je kan? Yalah, dia mengaku ugut ni, siapa-siapa pun boleh mengaku dia ugut. Jadi nak percayakan saya pulangkan balik kepada kawan dan kawan-kawan saya. Jadi saya pun tak mahu komen lebih kepada itu. Secara zohirnya, secara peribadi susah saya nak percaya dia ugut. Sebab dia ugut ni dia ada langkah yang proaktif yang dia buat. Kalau setakat kutuk Israel, sebenarnya tak ada siapa nak ugut siapa pun. Tak ada siapa nak marah pun kalau orang kutuk Israel. Tapi kalau kita hantar 8 bilion ke Palestin, itu baru ada ugutan. Dan ugutan ni, kalau tuan-tuan nak tengok ke, minta maaf saya sebut ugutan ni macam yang berlaku kepada banyak NGO Islam lah. Itu betul-betul dia ugut. Di sekat tu, datang ni lah, datang itu lah. Itu sekat, itu ugut. Tapi kalau setakat mengaku kena, tu terpulang lah tuan-tuan nak percaya ke tak, saya tak pasti. Saya rasa rakan-rakan yang lain pun lagi panjang lah kalau dibagi mikrofon kepada diorang. Kalau bagi mikrofon kepada Ustaz Saimena, saya rasa tak habis tajuk tentang Anwar Ibrahim dihukum ni, dia akan jadi panjang. Tapi kena mula dengan ringgit tu. Ustaz, mungkin mengenai dana amal Palestin tu, mungkin apa status terkini mengenai siasatan SPRM? Mungkin dana tu boleh diteruskan atau terpaksa diberhentikan sementara atau macam mana?
Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya memang kita dari segi Aman Palestin telah memberikan kerjasama yang sepenuhnya ke atas siasatan yang telah dibuat oleh SPRM lah. So sehingga setakat ini alhamdulillah tak ada apa-apa yang menyelirukan atau apa-apa yang tak betul lah. So kita harap insya-Allah maknanya kita boleh bergerak macam biasa dan dana kita pun masih lagi kita buka kepada orang ramai dan insya-Allah maknanya kita masih lagi boleh menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestin. Doakan yang terbaik, semoga perjuangan kita ni akan dapat kita perjuangkan dan kebenaran akan tetap menyerah. Dan kita pun ada peguam kita yang insya-Allah akan membantu kita lah, walaupun bersama saya sekarang ni Cik Rafiq, Tuan Rafiq ya, yang insya-Allah akan membantu kita dalam bab-bab perundangan. Assalamualaikum, saya Abdul Rahman. Besar operasi ini memberi impak dengan berlakunya sekatan terhadap intervensi dan sentri dengan normalisasi dengan Israel. Apakah ada kesan yang lebih besar sebenarnya disokatan? Disokatan oleh pihak Hamas. Ini pandangan saya kan, mungkin Dr. Asri, Dr. Badruddin mungkin boleh ulas berkenaan tentang isu Palestin ini. Tetapi satu sudut saya rasa semua yang berlaku ni adalah di luar daripada jangkaan. Maknanya satu kemenangan luar biasa yang dapat dicapai dan yang mungkin pada peringkat awal disasarkan sekian tapi dia pergi lebih jauh kan daripada itu. Jadi sebenarnya senario dia telah berubah daripada jangkaan awal. Yang mana senario telah berubah daripada jangkaan awal, jadi sekarang kita berada di senario lain. Yang mana bukan setakat serangan Ka'bah Al-Aqsa dan kemudian dia boleh habis macam perang-perang sebelum ni, tetapi dia jadi satu peperangan yang mungkin jadi besar, mungkin dia akan bawa kepada konflik Timur Tengah dan mungkin juga akan bawa kepada konflik dunia. Tapi kita cuba untuk mengambil posisi di situ sebenarnya untuk menamatkan penjajahan Israel. Dan sebab ini adalah merupakan satu peluang. Dia macam inilah, istilah dia macam Hamas, dia telah menjalankan dia punya tanggungjawab dia untuk membelasah Israel. Dan dari Israel dah tersungkur lah. Tapi akhirnya kita punya kelemahan lah sebenarnya yang tidak respon secara cepat untuk membina satu kekuatan untuk hancurkan terus. Tetapi Israel oleh kerana kita bagi masa kepada dia, seolah-olah macam kita melambat-lambatkan, dia ada masa untuk menyembuhkan diri dia. Dan kemudian dia pun mula panggil kawan-kawan dia lain dan bina strategi baru. Mana sekarang dah berapa hari, dah 18 hari, 17 hari, 18 hari. Jadi orang yang sakit pun boleh sembuh. Orang sakit jantung pun boleh baik balik dalam 1-2 minggu. Jadi maknanya sepatutnya respon daripada negara Islam ketika Israel diserang oleh Al-Qassam tu dah tersungkur, kita belasah sampai mati. Ini istilah kasar lah. Sepatutnya begitu. Tapi respon negara Islam dia sebenarnya melambat-lambatkan. Itu yang malam. Jadi maknanya dia cuma melaungkan, dia cuma buat demo, sedang OIC pun tak bagi Hamas. Jadi benda-benda macam itu sebenarnya bagi ruang kepada Israel dan juga Barat untuk buat strategi baru dan juga operasi baru. Jadi kita terpaksa berhadapan dengan satu perancangan baru pula yang kita tak tahu apa yang akan berlaku. Jadi ini satu benda yang kita kena peka. Kita kena peka sungguh-sungguh supaya kita faham bahawa ini bukan cerita kan setakat Taufan Al-Aqsa dan habis. Yang mungkin akan berakhir dengan gencatan senjata dan habis. Tapi senario baru akan berlaku. Dan kita sama ada sempat ataupun tidak sempat untuk menggerakkan umat Islam seluruh dunia untuk berhadapan dengan situasi baru. Yang kita pun tak boleh nak baca apa dia punya situasi. Sebab tu kita ambil langkah proaktif dengan segera menyatukan kumpulan-kumpulan Islam dan juga nak menyatukan kumpulan-kumpulan lain daripada Nusantara supaya kita sempat untuk, ini pun sebenarnya kita dah lambat. Maknanya mereka dah hantar tentera, British apa semua dah buat persidangan macam-macam, dah ada keputusan dan dia orang bekerja 24 jam untuk merancang senario baru. Tapi kita masih lagi melawung terdakwa kena ini. Jadi apa benda yang kita rancang dan bahkan sampai sekarang pun kalau kita tidak ada satu isi berkenaan tentang perjuangan ni, akhirnya kita akan buat demo tapi demo kosong. Kita akan buat himpunan pun kosong. Dia akan jadi nanti, tuan-tuan, akan jadi orang pergi demo macam orang pergi rehlah, macam orang pergi piknik. Dia bawa anak dia bintik kan, lepas tu selfie untuk kawan-kawan lama, jadi macam gathering. Dia akan jadi begitu.
Kalau sekiranya tidak ada isi, kalau tidak ada isi, sebab apa? Sebab dia tidak akan membuahkan satu hasil kalau sekiranya tidak disusun dengan satu strategi bersama secara kuat. Ini mana kita nak fahamkan, ini senario baru, kan, satu suasana baru yang kita kena buat intervensi. Kalau kita tak buat apa-apa, kan, senario akan berlaku macam yang Barat rancang. Dan Barat rancang apa kita tak tahu, dan kita nak berhadapan dengan dia pun kita tak pasti. Mungkin kita boleh bagi ruang sikit kepada Dr. Badruddin untuk menjelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. First of all, thank you so much. Thank you so much and all our brothers here. Thanks for your support to Palestine. I'm so sorry about no policy. I listen. First of all, you have to mention some things. Actually, as a Palestinian people, we are under occupation more than 75 years, more than 100 years. So we've been waiting for a long time, under aggression, under the camps, under false displacement from our original lands, from our village cities like Askalan, Yafa, Haifa, Akkam, Abariya, Ajalil, Al-Natab, Ir Sabah. So 75 years ago, Jewish groups and which by support US and UK, they killed us and make and implementing forced immigrant and forced displacement to West Bank, to Gaza, to Gaza, Jordan, Lebanon, Syria, Latin America, Gulf area. So it's like biology. No one can accept the occupation. The Israeli occupation to Palestinian Holy Land. It's the last occupation in the world. So anyone, Muslim and non-Muslim, cannot accept to continue this occupation. So in Gaza, after Hamas won the election in 2006, unfortunately the Western country, the freedom country, didn't accept the result and make a heavy siege on Gaza people. They control Gaza by everything, by all the border, sea and the other border, from the sky, from everything. So they take from us any kind of life. I've been in Gaza since until 2015. I know how much the suffering of our people in Gaza since the siege. They attacked us many times. 2008, 2012, 2014. So, by the logic, by the strong iman of our people, of our Palestinian leader, Palestinian faction, they prepared themselves to divide ourselves, to keep our land. We have no solution. Seriously, looking for the political solution, for the humanitarian solution. No one in the world give us any single solution. Even the two-state solution, no one accepted. Even Israel government, from left or right, they just take the time to take our land, to tahwid al-Quds, to control West Bank. They are like a big action plan and very dangerous plan to ending the Palestinian cause. It's called like conflict resolution. Ben Gavir, Netanyahu, Smotrich, they believe that, strongly believe that, to end the Palestinian cause. Khalas Palestine. By three major steps. Complete control of Quds, no Western left, totally Israeli and Jewish. Escalation,
the settlement in West Bank and bring the settler and force our people in West Bank to be like Israeli citizenship, to carry the Israeli passport, or you move to Jordan or somewhere. And the dangerous one and the major one, attack the Palestinian people in Gaza and Palestinian resistance and factions at once. Major thing, like what happened right now. So this is a very major and dangerous plan of the Netanyahu government. Our resistance, our people, our leader, they know that. They're reading that since 2 years. Many times our leader mentioned that there are a dangerous plan for Palestine. We have to take care. We have to be ready to face this plan. So we have to prepare ourselves, to keep ourselves, to defend Al-Masjid Al-Aqsa and our land. So that's why Tufan Al-Aqsa is like primitive operation to the military side of Jewish near Gaza border. So our Mujahideen attacks the military side. It's control Gaza, heavy control, by more than 50 sites and more than 30,000 settlers around Gaza to control our people, to destroy us, destroy our people. So, everyone knows there are a high price and high cost. You know why? Because the occupation, not because the residents. We paid a price more than 75 years from our ruh, from our land, from our time, from our amor. Just imagine. I'm growing up with the sea, with the war, with everything. I'm waiting to talk for more than 2 years to commit myself. Not only me, or our friend, or my age. For example, my father, growing up from Nakba to many wars, 67, 73, 80, the father, first the father, second the father. And so we are the Palestinian cause, not started and beginning on 7 October, no, more than 100 from Balfour the Great, from the Muslim market, from the Western UK and US and the other market, to control our holy land, to dividing the Muslim Ummah, dividing the Arab Ummah by Great Israel. So, the price is too much, not because of us, because the heavy aggression and madness of Israel and US. They give them the green light to kill our people, house by house, area by area, neighborhood by neighborhood, destroy the masjid, schools, houses, everything. So, as a Muslim Islam, we are in the historical moment to keep the Palestinian people in Gaza. So we have a heavy duty to keep our people because we are in historical moments. We are in historical war. We need to end the Palestinian at once, the Palestinian cause. So we have to show our solidarity, show our support by everything, by every means, by every tools, media, donation, political, even by other hard means. So, look, the response of the US. The response of the US directly, the violence in military troops, there are troops, military troops, US military troops, and
in our occupation land. So the price, not because the people divide themselves the price because of the occupation, but because the Western support Israel, the price because of the Israeli government and military, they make a criminal war in Gaza, the attacks and broken the international law. So once we ask about the price, we have to ask the Western, have to ask the government, the Netanyahu government, not the people under the occupation. So our critical point, our core point, we are under the occupation and we need any single help, assistance to end this occupation. It's a point. Not the Tufan Nafsa, not the Saif al-Quds, no. The occupation must end because there are no political solution, no two-state solution, nothing. They need to destroy it. You know, they ask our countries and other if the Gaza people 500, 200, 10,000 like this built us. But you know our people in Gaza, even the heavy attacks and the aggression, all of them, they said that openly, never move from Gaza, will never leave Gaza, will prefer to die rather than not to surrender. We will stand there and support our resistance and support ourselves by our iman, by our sabr, by our families to continue and stand, to continue our duty to Al-Masjid al-Aqsa, to free Al-Masjid al-Aqsa. Inshallah, that's why it's our historical moments. We need everything to support the Palestinian people in Gaza and West Bank and our Quds, to keep our holy land, to keep Al-Masjid al-Aqsa, to end the occupation. And thank you, sir. Ada satu soalan daripada Encik Johan. Kalau kita tengokkan sekarang ni, ada tak kerahan kebesaran NGO pada negara Islam yang bersempadan dengan Palestin ini untuk buka sempadan ulurkan bantuan. Sekarang ni orang demo tapi kerahan tu macam mana kita nak masuk? Ya, ini yang kita masukkan dengan gerak kerja strategik. Sebab kita dah tengok kan, himpunan, laungan, apa semua ni dia tidak menghasilkan sesuatu yang satu tindakan yang aktif. Jadi kita kena berfikir dalam kerangka lain. Dan kita kena berfikir dalam kerangka lain, suatu permuafakatan di antara badan-badan gabungan ini cukup penting. Jadi kita sebenarnya idea akan datang apabila kita berbincang dan berpakat secara sungguh-sungguh. Dan kalau sekadar kita fikir lebih kurang dan kita kata mari kita hantar memorandum, tak jadi. Dia akhirnya kita akan mengulangi benda yang sama. Jadi sebab tu kita kena berfikir, sebab tu kita kena betul-betul dan kita harapan kita adalah supaya JSTP ni jadi satu badan yang betul-betul serius. Maksudnya kalau kita bincang secara serius. Kita bagi seluruhnya tenaga dan juga segala adayan kan yang kita boleh buat kan untuk melakukan sesuatu yang boleh menghasilkan buah. Dan bukan sekadar melaungkan. Kita nak melaung, kita boleh melaung, tak ada masalah tapi kita tahu bahawa kita dah melaung berpuluh tahun. Jadi tak jadi apa pun mana sempadan macam tu juga. Satu dunia sebenarnya minta sempadan dibuka, tapi akhirnya yang buka sempadan ni Mesir dengan Israel je. Itu je dua tu jadi maknanya kita contoh macam rakyat Mesir, dia dah buat suatu benda besar di mana mereka berjaya menjatuhkan Mubarak dan menaikkan Mursi tapi bila umat sendiri tak mampu nak tanggung jadi maknanya Mursi dengan mudah dalam masa setahun jatuh balik. Kalau sekiranya Mursi berjaya disupport oleh seluruh umat Islam dunia, sebenarnya masalah sempadan Rafah ni dah selesai tapi dia tak selesai. Sebab apa? Sebab Israel tahu bahawa kalau sekiranya Presiden Mesir tukar maka dia adalah merupakan satu ancaman direct kepada Israel. Jadi sebab tu dia laungan-laungan kalau tidak ada support daripada masyarakat, sebenarnya benda yang sama akan berlaku kepada kita. Jadi akhirnya Mursi jatuh selepas tahun
Kan yang jatuhkan, yang naikkan dia rakyat, yang jatuhkan rakyat juga. Kan, jadi maknanya satu benda yang kita pun tak fikir secara serius kan benda ni. Jadi sebab tu kita harap JSPC ini boleh jadi satu gabungan yang betul-betul serius untuk membincangkan penyelesaian luar kotak. Jadi kita tak boleh dah duduk dalam kotak. Dia dalam kotak ni dia akan duduk kat situ lah. Dia akan pusing pada platform yang sama, wasilah yang sama, aktiviti yang sama kan. Jadi hasil dia pun sama. Kita pun selalu sebut orang Malaysia ni dia pandai buat motivasi ni. Dia kata kalau buat benda sama akan dapat hasil yang sama. Tapi sebenarnya dia buat benda yang sama juga kan. Jadi kita ulang balik. Jadi kita tak mahu dah benda-benda macam tu. Jadi kita mulakan dengan cara yang betul-betul strategik. Kita buat satu gabungan dan kita perah otak kita sungguh-sungguh dan kita fikir macam mana nak cari penyelesaian luar daripada yang biasa kita buat. Sebab yang biasa kita buat sudah terbukti kan tidak memberikan kesan yang besar. Allah. Nak tanya pasal kesan yang besar tadi, dia manakah berkesan kalau memboikot barang produk Yahudi lah, adakah berkesan? Dia dekat situ sebenarnya kesan memang akan ada kesan, confirm akan ada kesan kan. Dia boikot ni sebenarnya satu senjata yang cukup kuat. Boikot ekonomi ni sebenarnya satu senjata yang cukup kuat juga. Tetapi dia tidak boleh hanya dengan slogan. Macam sebelum ni kita banyak ada slogan-slogan boikot ni, di antaranya Buy American Last, Buy Muslim First kan. Lepas tu kita pun cuba, tapi maknanya isu boikot dia mesti disusuli dengan langkah yang proaktif. Sebagai contoh kan, kalau kita nak boikot satu produk tanpa kita mengambil kira berkenaan tentang rantaian penghasilan produk tu kan, jadi akhirnya kita akan terperangkap dengan masalah yang sama juga kan. Macam yang berlaku lah kepada kita juga. Kita cuba buat kan kedai kita sendiri, kita cuba kumpulkan peniaga kita sendiri, tapi oleh kerana rantaian masih dipegang di beberapa peringkat rantaian oleh orang lain, jadi akhirnya orang boleh sabotaj dengan mudah. Sebab tu kita dekat sini kita tidak akan mengambil langkah sekadar slogan, tapi kalau kita nak boikot kan, kita buat betul-betul satu persiapan untuk kita boleh kan ada rantaian produk kita sendiri dan akhirnya boleh jadi alternatif yang kuat. Ya, kita ini secara terus terang, bukan kita nak meredahkan aib siapa-siapa kan. Kita nak lawan KFC pun tak larat kan. Contoh kan, kita nak lawan McDonald pun tak larat. Walaupun mungkin ada di situ orang kata tak payah potong, tak apa, ada Muslim apa semua kan. Tapi maknanya kan Starbucks pun kita tak larat boikot. Sebab apa? Sebab kan orang kata lah tak ada kopi lebih sedap pada Starbucks. Sedangkan sebenarnya kan kalau kita serius fikir, kita boleh hasilkan. Bukan susah goreng ayam ni kan. Tak susah goreng ayam. Susah sangat kita nak buat burger. Tak susah nak buat burger kan. Tapi disebabkan kerana keseriusan kita untuk merebut market tu tak ada. Jadi akhirnya slogan boikot dia boleh lah tahan setahun, 2 tahun, lepas tu dia akan itu problem. Baik, terima kasih atas soalan dan jawapan yang telah diberikan. Jadi dengan itu kita beralih kepada sesi tangkap gambar. Okay, tangkap gambar. Jadi kita akan tangkap gambar laungan dan kemudian ada penyerahan